Bertemu kembali Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1137. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Katak melompat punca ketidakstabilan politik. Usah dikekalkan, wakil rakyat culas. Siapa sebenarnya yang boleh mengiringi Perdana Menteri ke luar negara? Rasuah perolehan perubatan PAC pandang serius. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan menggesa agar Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan sidang khas Parlimen sesegera mungkin bagi membahaskan rang undang-undang RUU anti lompat parti. Sebelum ini beliau telah beberapa kali memberikan komitmen untuk membahaskan RUU tersebut, maka janji itu harus ditunaikan. Gesan itu dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Anthony Lok Siufo ke DAP dan Datuk Seri Panglima Majlis Tanggau UPKO. Ini entah gesaan yang keberapa kali, sudah tidak terkira. Sementara itu, gelanggang masih terbuka luas untuk katak politik pelbagai jenama melompat ke mana sahaja. Baru-baru ini, Datuk Zuraida Kamarudin menuruti jejak langkah Ahli Parlimen Julau Larry Ng yang sebelum ini keluar keadilan. Larry Ng mengambil tampuk kepimpinan Parti Bangsa Malaysia atau PBM bersama beberapa ahli Dewan Undangan Negeri termasuk bekas pemimpin keadilan Haniza Muhammad Talha, Lembah Jaya dan Darayah Alwi Sementara serta ahli bekas Dewan Undangan Negeri DAP Paul Yong Trono, A. Siva Subramaniam Buntung dan Leong Chiok Keng Malim Nawar. Lompatan Zuraida itu dikatakan tidak menjejaskan Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, pimpinan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini kerana PBM sudah menyatakan akan menyertai Barisan Nasional sebagai salah satu daripada komponen gabungan tersebut. Menurut Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, jawatan Zuraida sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT parti itu terbatal sejak 2 minggu lalu susulan tidak hadir lebih daripada 6 kali ke mesyuarat majlis berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mak Yassin berkata, jawatan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi sebelum itu adalah daripada Kota Bersatu. Justru satu nama baru akan dikemukakan kepada Ismail Sabri untuk dilantik sebagai anggota Kabinet. Mungkinkah kita akan menyaksikan Malaysia mendapat seorang lagi katak politik sebagai menteri? Bagaimanapun, belum apa-apa, Mahyadin sudah mendapat tentangan daripada gerombolan yang dikuasai kluster mahkamah. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dipetik utusan Malaysia sebagai berkata, pelantikan menteri adalah hak prerogatif Perdana Menteri seperti mana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut beliau, hak tersebut perlu dihormati semua pihak. Tak perlu pihak lain memberi tekanan kepada PM. Biar pelantikan menteri ditentukan oleh PM sahaja, katanya seperti dipetik. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Amaslan turut menempelak bersatu terhadap tindakan Zuraida itu yang katanya menunjukkan parti di bawah pimpinan Mahyadin itu semakin lemah. Ahmad Maslan berkata tindakan ahli Parlimen Ampang itu tidak akan berlaku sekiranya Akta Anti Lompat Parti segera dikuatkuasakan. Menurut beliau, rang undang-undang anti lompat parti perlu dibentangkan di Parlimen pada Julai ini walaupun tiada sidang Dewan Khas. Apabila Bersatu telah kehilangan seorang ahli parlimen, pada pandangan saya mereka mahu seorang lagi menteri. Dari Bersatu itu tidak dijadikan tekanan kepada Perdana Menteri. Mereka bukan semakin kuat tetapi lemah. Apabila parti lemah nak minta lagi kuota yang sama, kita kena beri kebebasan kepada Perdana Menteri untuk pilih. Jika perlu merombak, itu adalah hak prerogatif Perdana Menteri, katanya, seperti dipetik Astro Awani. Nah, tidak semudah itu untuk Bersatu mengganti jawatan ahlinya yang melompat daripada parti itu. Perkara 43/1/B Perlembagaan Persekutuan menyatakan atas nasihat Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong hendak melantik menteri-menteri lain daripada kalangan ahli mana-mana satu Majlis Parlimen. Tetapi apa nak diharapkan ke
kepada pengkhianat. Kini telah terjadi pengkhianat dikhianati oleh ahlinya sendiri. Jika ada mana-mana pemimpin atau ahli bersatu terkilan dengan perbuatan Zuraida dan kehilangan satu kerusi ahli parlimen, bayangkan bagaimana perasaan pengundi pada pilihan raya umum ke-14 lalu yang sudah kalian khianati. Inilah kitaran ketidakstabilan politik yang berterusan akibat pengkhianatan mandat rakyat menerusi gerakan langkah Sheraton yang diikuti dengan gagasan Scheme of Things. Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Undang-Undang Recall bukan tindakan perundangan yang akan dikenakan kerajaan terhadap wakil rakyat yang culas melaksanakan tanggungjawab. Sebaliknya, ia memberi semula kuasa kepada pengundi kawasannya membuat pilihan untuk mengekal atau memilih wakil rakyat baharu di kawasan berkenaan. Dengan undang-undang sedemikian, beliau berkata sekiranya rakyat di satu kawasan pilihan raya tidak berpuas hati dengan wakil rakyat di situ, mereka boleh memanggil individu terbabit untuk bertanding semula bagi melihat sama ada beliau terus mendapat mandat atau sebaliknya. Undang-undang recall ini, jawatan kuasa pilihan berpandangan masih boleh dibawa dan dilihat relevan sebagai prasarana undang-undang pilihan raya di Malaysia. Kalau rakyat tidak berpuas hati dengan wakil rakyat di kawasan itu, mungkin dia malas atau memang tidak kisah. Lepas menang, mata hidung pun tak nampak lagi dan tidak membawa suara berlandaskan kepada negara lain. Perangai yang tidak sesuai sebagai ahli parlimen, orang yang layak untuk recall adalah orang di kawasannya sendiri. Katanya seperti dipetik Berita Harian. Menurut Wan Junaidi, pindaan peruntukan dalam jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan bakal membolehkan kerajaan negeri menggubal undang-undang yang sama dengan undang-undang anti lompat parti di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN. Penerimaan tersebut hanya boleh dilaksanakan selepas Yang di-Pertuan Agong berbincang dengan Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri. Terdahulu, Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said menghantar notis cadangan usul rang Undang-Undang RUU Pemecatan Ahli Parlimen 2021 kepada Yang Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Tuntutan untuk menggubal Undang-Undang Recall adalah seiring dengan usul Undang-Undang Anti Lompat yang dijangka dibentangkan Julai ini. Dalam erti kata lain, selain Akta Anti Lompat Parti memang amat sesuai jika diadakan juga Akta Pilihan Raya Pecat Wakil Rakyat atau Recall Election Act. Akta ini boleh digubal berasingan atau dimasukkan sekali ke dalam Akta Anti Lompat Parti. Akta ini harus merangkumi bukan hanya bagi kes wakil rakyat yang tidak memenuhi kehendak pengundinya, tetapi juga kerana isu ketidakhadirannya di Parlimen atau di Dewan Undangan Negeri. Ini kerana penyertaan wakil rakyat semasa mesyuarat atau perbahasan sama ada di Dewan Rakyat maupun di Dewan Undangan Negeri amat penting. Ia sebahagian daripada tanggungjawab wakil rakyat berkenaan. Ia juga mengukur tahap kepedulian wakil rakyat tersebut terhadap isu-isu rakyat dan negara walaupun mungkin bukan kepakarannya. Wakil rakyat dipilih bukan hanya untuk mewakili segmen tertentu masyarakat sahaja, seperti kaum atau agama, tetapi secara keseluruhannya. Jangan sampai isu wakil rakyat ponteng kehadiran dalam mesyuarat di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri menjadi endemik pula. Sebagai contoh, pada 1 April 2022 lalu, Malaysia kini menerbitkan senarai ahli parlimen yang kehadiran mereka buruk. 3 nama teratas dalam senarai itu didahului oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mohamad Yassin yang kita semua maklum telah mengetuai rampasan kuasa menerusi langkah Sheraton 23 Februari 2020. Kehadiran beliau hanya 17 kali berbanding 71 hari persidangan. Ia diikuti oleh Presiden Warisan Datuk Seri Syafiq Abdal 20 kali dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang 21 kali. Kalau hadir di Parlimen pun sukar, jangankan berangan-angan hendak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Penjawat awam dipencengkan awal jika sering sakit dan gagal melaksanakan tugasan dengan efisien. Misalnya pada Ogos 2022, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe meletakkan jawatannya kerana menghidap penyakit kolitis ulceratif. Menurut stesen penyiar rasmi Jepun NHK, ahli parlimen berusia 65 tahun itu tidak mahu keadaan dirinya menyebabkan masalah kepada rakyat. Itulah sebenarnya ahli politik yang berjiwa besar, namun ia tidak berlaku di Malaysia. Akta Pilihan Raya Pecat Wakil Rakyat atau Recall Election Act amat dialu-alukan demi kelangsungan sistem demokrasi berperwakilan yang diamalkan di negara ini. Dengan akta ini barulah wakil rakyat tidak lagi berani mempermainkan wang daripada hasil cukai rakyat untuk membayar gaji dan elan mereka yang culas. Ada berani?
Ketika Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, beliau dikecam oleh netizen kerana memakai baju berjenama yang didakwa berharga kira-kira RM5,500. Baju tersebut mempunyai desain kelakar, mengingatkan netizen kepada corak badan lembu Holstein Friesian. Belum habis lagi netizen bergurau mengenai baju bercorak kulit lembu yang tidak sesuai dipakai untuk pertemuan rasmi Ismail Sabri dengan Perdana Menteri Singapura. Beliau ditanya pula tentang apa peranan Jovian Bandagi semasa lawatan rasminya ke Jepun. Bukan netizen sahaja yang riuh rendah di media sosial. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kelang Charles Santiago turut mempersoalkan kehadiran Jovian yang juga menantu kepada Ismail Sabri. Beliau berkata jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC perlu mempertimbangkan untuk melihat peranan Jovian di situ. Katanya penting untuk tujuan takbir urus bagi PAC untuk menetapkan piawaian mengenai siapa yang boleh mengiringi Perdana Menteri dan Menteri dalam lawatan rasmi ke luar negara. Apakah peranan kehadiran lelaki ini, iaitu Jovian, atau sumbangannya terhadap lawatan Perdana Menteri? Soalnya dalam satu petikan di Malaysia kini. Charles juga mendakwa terdapat tuduhan lebih 100 orang yang telah menyertai lawatan kerja Perdana Menteri ke Jepun. Beliau mempersoalkan apa yang dilakukan oleh 100 orang yang dikatakan pada lawatan tersebut. Sudah tentu ia seminggu perjalanan dan terdapat banyak agensi yang terlibat. Tetapi siapa yang membayar untuk mereka? Kerajaan boleh mengatakan wang ini dibayar oleh sektor swasta, tetapi kami tidak mempunyai cara untuk mengetahui. Oleh itu, hanya siasatan boleh memberitahu kami sama ada 100 orang ini merupakan sebahagian daripada rombongan dan peranan khusus mereka. Hanya siasatan atau siasatan terhadap perjalanan Perdana Menteri akan memberitahu anda dengan tepat apa yang berlaku, siapa yang membayarnya dan mengapa orang yang tidak mempunyai peranan rasmi dalam penggubalan dasar terlibat dan mempunyai akses kepada mesyuarat seperti itu. Ini soalan yang lebih kritikal yang perlu dijawab, tegasnya. Jovian yang dikatakan seorang perunding fashion dilihat dalam gambar pertemuan Ismail Sabri dengan Datuk Bandar Itabashi Takeshi Sakamoto pada Selasa lalu di Tokyo, Jepun yang dimuat naik di akaun Twitter bernama. Sebelum itu, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil turut mendesak penjelasan diberikan kepada rakyat bagaimana Jovian membayar perbelanjaan perjalanannya ke Jepun. Saya fikir rakyat berhak tahu sama ada Jovian pergi ke Jepun menggunakan wang kerajaan atau wangnya sendiri. Kalau dia menggunakan dana negara, adakah ahli keluarga Perdana Menteri layak atau memang ada susunan yang tertentu? Adakah ia dibenarkan undang-undang? Soalnya, lapor Malaysia kini. Sementara itu, Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Cheng menegaskan sehingga kini belum ada penjelasan dibuat kepada pembayar cukai mengenai kunjungan yang dilakukan Jovian bersama Ismail Sabri. Tidak ada sebab mengapa pembayar cukai perlu membiayai penerbangan dan kemudahan lain Jovian di Jepun, tegasnya. Jawablah, persoalan siapa boleh iring Perdana Menteri ke luar negara dengan kos ditanggung kerajaan amat penting. Bukan hanya di saat rakyat terpaksa mengikat perut kerana kos sara hidup yang tinggi, tetapi demi ketelusan dalam takbir urus baik keuangan negara. Jangan biarkan rakyat berspekulasi ia tidak baik untuk publiciti seorang Perdana Menteri. Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC Wong Kah Woh menggesa Jabatan Audit Negara JAN menjalankan pengauditan khas terhadap perolehan dan perbelanjaan kerajaan bagi perkhidmatan perubatan ketika negara berdepan wabak COVID-19. Menurut beliau, pengauditan khas itu harus disegerakan dengan dapatan dan hasil dibentangkan supaya PAC dapat mengenal pasti kewujudan unsur penyelewengan, pemborosan dan penyalahgunaan kuasa dalam perolehan perkhidmatan berkenaan. PAC memandang serius kenyataan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki pada 24 Mei lalu bahawa agensi penguatkuasa berkenaan sedang menjalankan siasatan terhadap perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan serta pakej rangsangan yang diberikan kerajaan. Sebagai sebuah jawatan kuasa pilihan Dewan Rakyat yang mempunyai mandat untuk memeriksa perbelanjaan kerajaan supaya ia mematuhi undang-undang, peraturan keuangan kerajaan yang berkuat kuasa, syarat kontrak dan pembayaran dilaksanakan dengan teratur. PAC tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengaut keuntungan demi kepentingan peribadi
Katanya, dalam kenyataan lapor bernama, Kahwa berkata dengan pengauditan khas yang dinyatakan di atas, PAC akan menggunakan punca kuasa di bawah Peraturan Mesyuarat 77-1-D dan Peraturan Mesyuarat 77-5, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Seksyen 3 Perkara 11-B Perkeliling Am Nombor 2 1982 untuk memanggil Kementerian Keuangan, SPRM serta kementerian atau agensi yang terbabit memberikan taklimat dan penjelasan. SPRM pada Selasa lalu mendedahkan bahawa pihaknya mengesan wujudnya rasuah dalam perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan-bantuan dan pakej rangsangan ketika pandemik COVID-19 melanda 2 tahun lalu. Selain itu, ia turut membabitkan penipuan yang berkaitan dengan peralatan pelindungan perubatan yang dipalsukan iaitu pelitup muka, sarung tangan dan lain-lain dari segi kuantiti dan kualiti peralatan perubatan yang lebih rendah serta rasuah pegawai penguatkuasa dalam barisan penguatkuasaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kata Azam. Semenjak kenyataan Azam dilaporkan, beberapa pemimpin Pakatan Harapan telah menyuarakan seruan agar pertualan berkaitan rasuah dibawa ke muka pengadilan. SPRM diminta terus membongkar kerasuah dalam perolehan untuk sektor perkhidmatan kesihatan tersebut dengan tegas dan telus. Sikap tegas kita terhadap rasuah dan salah guna kuasa adalah cerminan integriti masyarakat yang tinggi dan tidak harus ada kompromi sama sekali dalam hal yang melibatkan integriti. SPRM juga perlu terus membongkar dan bertindak ke atas petualang perompak dana rakyat tatkala pandemik menyerang sejak 2 tahun lalu, kata pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ciapan di Twitter. Malah dalam satu kenyataan beliau berkata pemimpin tertinggi Pakatan Harapan Muhammad Sabu Amanah, Anthony Lok DAP dan Datuk Seri Panglima Majlis Tangga UBKO dengan tegas menuntut agar sidang khas Parlimen diadakan untuk membincangkan pendedahan SPRM berhubung pembelian untuk sektor perkhidmatan kesihatan negara ketika pandemik COVID-19 melanda yang terpalit dengan rasuah. Sesungguhnya wajar bagi seluruh rakyat Malaysia berasa amat kecewa dan marah dengan pendedahan kes rasuah ini dalam perbelanjaan kerajaan yang berbilion ringgit melawan COVID-19. Pada persidangan Parlimen Disember 2020, Ahli Parlimen Barisan Nasional Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman bangkit bertanyakan soalan mengenai komisen hasil jual beli vaksin yang dianggarkan berjumlah 500 juta ringgit. Siapa yang dapat? Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kemudian mencelah dengan menyatakan bahawa tidak wajar ada orang tengah dalam perolehan vaksin COVID-19. Pada 24 Februari 2022, Khairi Jamaluddin yang ketika itu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi menjelaskan perolehan vaksin adalah mutlak antara syarikat pengeluar dan kerajaan persekutuan tanpa membabitkan mana-mana pihak swasta dengan amalan sama diguna pakai di negara lain. Beliau ketika itu Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK. Tetapi sekarang kenapa SPRM berkata terdapat rasuah dalam perolehan perubatan khusus semasa pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu? Jika pendedahan SPRM itu benar, maka jelas nilai integriti dalam kalangan ahli masyarakat yang memiliki sedikit kuasa amat mengecewakan kerana sanggup mengambil kesempatan daripada malapetaka yang menyebabkan kematian dan kesedihan kepada keluarga selain ancaman terhadap ekonomi negara. Malangnya tiada kedengaran suara yang tegas daripada pihak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berhubung rasuah terhadap perolehan dan perbelanjaan kerajaan bagi perkhidmatan perubatan ketika wabak COVID-19 ini. Jauh bezanya dengan suara lantang gerombolan pejuang Melayu Islam berhubung tabik urus tabung haji semasa era Pakatan Harapan walaupun tiada siasatan oleh SPRM pun. PAC yang dipimpin oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan daripada DAP memandang serius rasuah perolehan perubatan. Mengapa kalian semua mendiam? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.